Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi dengan cikgu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Tajuk kita pada hari ini, satu murid, satu pokok. Standard pembelajaran pula 3.9.1, menulis ulasan tentang bahan sastra dan bukan sastra dengan menggunakan ayat yang gramatis. Seterusnya, murid-murid sekalian, sebelum kita membina ulasan, kamu perlu mengetahui beberapa keperluan yang perlu kamu lakukan sebelum menulis ulasan. Antaranya, yang pertama, kamu perlu kenal pasti kehendak soalan, iaitu kamu perlu membaca tajuknya dahulu, apakah soalan itu mahukan. Sebagai contoh, adakah dia mahukan kebaikan ataupun nilai murni. Yang kedua pula, kamu perlu mencari maklumat tersurat. Maklumat tersurat ini kamu boleh perolehi daripada petikan atau jadual atau graf yang diberikan. Ini bergantung kepada soalannya. Terusnya, nombor 3, kamu perlu mencari maklumat tersirat. Maklumat tersirat ini kamu perlu berfikir. Maklumat ini mempunyai perkaitan rapat dengan maklumat tersurat. Yang keempat pula, kamu perlu membina 3 perenggan, iaitu dimulai dengan pendahuluan, isi-isi yang menggabungkan maklumat tersurat dan tersirat, dan akhir sekali penutup. Penutup merupakan kesimpulan keseluruhan ulasan yang kamu buat. Yang kelima, pastikan kamu menggunakan penanda wacana ketika membina perenggan ulasan. Baiklah murid-murid sekalian, di sini cikgu Alias berikan contoh rangka ulasan. Rangka ulasan ini terdiri daripada 3 perenggan, dimulai dengan pendahuluan, isi-isi dan penutup. Untuk pendahuluan, kebiasaannya kamu boleh merujuk soalan. Kalau soalan itu berbentuk petikan, ayat yang pertama kamu perlu tulis, petikan ini menerangkan tentang apa. Jika soalannya inginkan kebaikan menjaga kesihatan, jadi belakang ini kamu boleh menyambungnya seperti ini. Petikan ini menerangkan tentang kebaikan menjaga kesihatan. Pendahuluan ini bergantung kepada soalan yang murid sekalian. Terusnya, untuk perenggan yang kedua iaitu isi, kamu perlu menggunakan penanda wacana dan gabungkan penanda wacana tersebut dengan maklumat tersurat dan tersirat. Perkataan yang berwarna merah ini merupakan penanda wacana, ya murid-murid. Okey, untuk kesimpulan, kamu perlu menyimpulkan keseluruhan isi yang kamu tulis. Cikgu berharap agar kamu dapat memahami format dan cara penulisan ulasannya. Baiklah murid-murid sekalian, seterusnya kita beralih kepada aktiviti yang pertama, iaitu membaca petikan. Kamu boleh merujuk petikan ini dalam buku teks muka surat 198. Tajuk petikan ini berkaitan dengan satu murid, satu pokok. Mari kita sama-sama membacanya. Pada hari Minggu yang lalu, murid tahun 6 Sekolah Jenis Kebahasaan Cina Baling mengadakan program satu murid, satu pokok. Program itu diadakan bersempena dengan Minggu Alam Sekitar. Semua warga sekolah jenis kebahasaan Cina Baling terlibat bagi menjayakan program yang julung kali diadakan. Aktiviti ini diadakan untuk menghijaukan kawasan sekolah. Selain itu, udara di kawasan sekolah akan menjadi nyaman. Kawasan sekolah juga menjadi lebih cantik dan indah dengan kehijauan pokok-pokok yang ditanam. Pada hari itu, semua murid tahun 6 membawa pokok yang dibeli atau disemai sendiri. Setelah sampai di sekolah, mereka berkumpul di dewan utama. Cikgu John Hong memberikan taklimat kepada mereka agar program itu berjalan dengan lancar. Di samping itu, Cikgu Jong Hong menasihati mereka supaya berhati-hati agar tidak berlaku kecederaan. Selepas itu, mereka mula membuat lubang. Mereka memasukkan kompos ke dalam lubang itu agar pokok dapat membesar dengan cepatnya. Tanah itu juga akan subur kerana kompos bebas daripada bahan kimia.
Mereka menanam pokok di kawasan yang dikhaskan mengikut kelas masing-masing. Untuk memilih pokok bukanlah mudah. Oleh itu, mereka mendapatkan nasihat daripada guru-guru dan ibu bapa. Kebanyakan pokok yang dipilih ialah pokok yang dapat meredupkan kawasan sekolah, seperti pokok sena. Untuk memastikan pokok itu sentiasa subur, mereka menggunakan penghalau organik. Penghalau ini mampu menghalau serangga seperti semut dan belalang yang suka merosakkan anak-anak pokok yang baru ditanam. Setelah mereka bekerja sehari suntuk, semua pokok itu berjaya ditanam. Selepas beberapa bulan, kawasan sekolah itu menjadi lebih cantik dan udara persekitaran juga nyaman. Baiklah murid-murid sekalian, setelah selesai membaca, untuk aktiviti kedua, kita perlu mencari maklumat tersurat. Mengikut soalan, merujuk buku teks 128, kita perlu mencari kebaikan program satu murid, satu pokok ini. Di sini cikgu ada letakkan kebaikannya ya. Kebaikannya pertama, menghijaukan kawasan sekolah. Manakala yang kedua pula, udara di kawasan sekolah akan menjadi nyaman. Kedua-dua ini merupakan maklumat tersurat mengenai kebaikan program satu murid, satu pokok. Baiklah murid-murid sekalian, kita beralih kepada perenggan seterusnya. Di sini juga cikgu telah letak kebaikan program satu murid, satu pokok yang seterusnya ya, iaitu isi tersurat yang seterusnya. Yang ketiga iaitu meredupkan kawasan sekolah. Ini ialah kebaikannya ya. Kebaikan yang keempat pula, kawasan sekolah itu menjadi lebih cantik. Baiklah murid-murid sekalian, seterusnya untuk aktiviti ketiga, kamu perlu mencari maklumat tersirat. Di sini, cikgu ada senaraikan maklumat tersirat berdasarkan maklumat tersurat yang kita cari dan yang kita baca melalui petikan tadi ya. Maklumat tersirat ini merupakan kesan daripada kebaikan program satu murid, satu pokok. Mari kita sama-sama membacanya. Maklumat tersurat menghijaukan kawasan sekolah. Maklumat tersirat mewujudkan suasana sekolah menjadi lebih tenang. Yang kedua pula, maklumat tersurat udara persekitaran menjadi nyaman. Maklumat tersiratnya pula dapat meningkatkan kesihatan diri. Maklumat tersurat yang ketiga, meredupkan kawasan sekolah. Maklumat tersirat, murid lebih selesa untuk belajar. Maklumat tersurat yang terakhir, kawasan sekolah menjadi lebih cantik. Maklumat tersiratnya pula menarik minat murid untuk datang ke sekolah. Ini merupakan contoh maklumat tersirat yang cikgu senaraikan. Kamu boleh fikirkan maklumat tersirat sendiri ya. Ini sekadar contoh. Dan kamu boleh mengubahnya mengikut kelogikan tentang kebaikan program satu murid, satu pokok ya. Dan dia perlu ada kaitan dengan maklumat tersurat yang kita baca dalam petikan tadi. Baiklah murid-murid sekalian, untuk aktiviti keempat pula, kamu dikenaki untuk menulis perenggan ulasan. Kamu perlu menyalin semula ulasan ini di dalam buku penulisan kamu ya. Ini merupakan contoh ulasan lengkap yang cikgu telah berikan. Mari kita sama-sama membacanya. Petikan ini menerangkan tentang kebaikan program satu murid, satu pokok. Antara kebaikannya ialah dapat menghijaukan kawasan sekolah. Keadaan ini akan mewujudkan suasana sekolah menjadi lebih tenang. Selain itu, udara persekitaran sekolah menjadi lebih nyaman dan ini dapat meningkatkan kesihatan murid. Di samping itu juga, dengan adanya pokok-pokok itu nanti dapat meredupkan kawasan sekolah, lalu murid akan lebih selesa untuk belajar. Akhir sekali, kawasan sekolah menjadi lebih cantik. Hal ini akan dapat menarik minat murid untuk datang ke sekolah. Kesimpulannya, melalui program ini dapat memberi banyak manfaat kepada murid tentang kebaikan menjaga alam sekitar,
melalui proses penanaman semula pokok. Okey, di sini merupakan contoh ya yang cikgu berikan. Kamu boleh bina ayat kamu sendiri dengan menggunakan kata bantu yang sesuai. Baiklah murid-murid sekalian, sebelum cikgu mengundurkan diri, cikgu ada sedikit kata-kata untuk kamu. Tanam dan bajakanlah fikiran kita dengan ilmu pengetahuan yang berguna agar sentiasa mekar dan subur. Untuk pengetahuan kamu, bukan sahaja pokok yang perlu diberi baja, fikiran kita pula perlu dibaja dengan membaca ilmu pengetahuan yang berguna agar kita sentiasa mempunyai ilmu pengetahuan yang baharu. Ingat itu murid-murid sekalian ya. Okey, cikgu sudahi pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat sejahtera.